Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mesti selalu dengar tentang perang Uhud. Jadi sebelum kita bercerita tentang peristiwa yang berlaku pada peperangan Uhud dan apa pengajaran iktibar yang boleh kita ambil dari peristiwa peperangan Uhud ni, kita kena kenal dulu apa itu Uhud. Uhud ni merupakan bukit yang penuh dengan keberkatan kerana banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dan dia menjadi saksi berlakunya peperangan Uhud. Dan Bukit Uhud ni dia menjadi salah satu aktiviti ziarah luar bagi jemaah haji ataupun umrah. Jadi biasanya kalau siapa yang pernah pergi haji ataupun umrah, Bukit Uhud ataupun Jabal Uhud ni antara tempat yang wajiblah untuk dilawati, untuk kita menelusuri, menghayati lagi kisah Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa peperangan Uhud. Lokasi Bukit Uhud ataupun Jabal Uhud ni adalah 5 km di sebelah utara kota Madinah dengan ketinggian 1077 meter dari aras laut dan panjangnya adalah sejauh 6 km dan sesuai dengan namanya Uhud bererti bersendiri, iaitu bukit ini dia tidak bersambung dengan banjaran gunung lain. Jadi Bukit Uhud ni adalah antara bukit-bukit yang akan berada di dalam syurga nanti. Kalau korang nak tahu, perang Uhud ni dia merupakan antara perang yang sangat penting dalam sejarah Islam, di mana tentera Islam berperang dengan tentera Quraisy di Bukit Uhud. Jadi perang Uhud ni berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Dan peristiwa ini dinamakan perang Uhud kerana ia berlaku di sebuah tempat yang mengelilingi Bukit Uhud. Sebenarnya perang Uhud ni dia merupakan medan untuk orang Quraisy nak balas dendam terhadap kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Jadi pada asalnya tentera Islam pimpinan Rasulullah SAW adalah seramai 1000 orang. Namun ada 300 orang dia telah berbatang balik ke kota Madinah setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubay, iaitu ketua orang munafik. Jadi ini menyebabkan tentera Islam waktu itu berbaki 700 orang sahaja. Jadi tentera Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan pula adalah seramai 3000 orang anggota, termasuk Khalid bin Al-Walid yang pada ketika itu masih belum memeluk agama Islam dan beliau menjadi ketua tentera berkuda. Dalam perang Uhud kita menyaksikan pertempuran itu dimenangi oleh pihak Quraisy. Jumlah anggota tentera Islam yang terkorban adalah lebih ramai berbanding tentera Quraisy. Jadi sebenarnya tentera Islam waktu tu dah hampir menang dah, tapi disebabkan pasukan pemanah yang berada di atas Bukit Uhud melanggar perintah Rasulullah SAW dengan meninggalkan posisi mereka untuk merebut harta ghanimah ataupun kita sebut sebagai harta rampasan perang. Waktu tu Nabi kata walau apa jadi sekalipun jangan turun. Tapi waktu tu mereka dah nampak harta rampasan perang dekat bawah, jadi mereka pun turun juga. Mereka tergiur dengan harta-harta rampasan perang. Jadi tentera musyrikin yang waktu tu diketuai oleh Khalid Al-Walid pada ketika itu dia belum memeluk agama Islam, dia pergi balik ke belakang Bukit Uhud dan serang dari atas yang menyebabkan tentera muslimin kalah. Jadi selepas pertempuran hebat, tentera Islam berjaya berundung dan peperangan ini berakhir apabila Abu Sufyan memutuskan untuk tidak terus mengejar tentera Islam dan mengisytiharkan kemenangan bagi tentera Quraisy. Jadi Nabi SAW pada ketika itu mengalami kecederaan yang sangat parah dan seramai 70 tentera muslimin gugur syahid dalam pertempuran itu, dan antaranya ialah bapa saudara Nabi sendiri, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Terdapat 5 pengajaran dalam kisah perang Uhud ini dan mudah-mudahan dia menjadi iktibar dan juga teladan bagi kita untuk kita terus berusaha menjadi umat yang terbaik. Sewaktu perang Uhud terjadi, peranan Rasulullah sebagai pemimpin sangat mencerminkan pentingnya kepatuhan kepada pemimpin dan keberanian teguh untuk memotivasikan pasukannya. Berikut adalah beberapa pengajaran yang dapat diambil daripada peranan Rasulullah sebagai pemimpin selama perang Uhud berlangsung. Meskipun pasukan Muslim mengalami kesulitan dalam pertempuran ini dan ada momen di mana keberanian mereka goyah, Rasulullah tetap menunjukkan keteguhan dan keberanian yang utuh. Beliau tidak hanya bertahan di medan perang, tetapi juga mengambil inisiatif untuk memotivasikan pasukan, menginspirasikan mereka untuk terus berjuang. Ini menunjukkan bahawa keberanian dan keteguhan seorang pemimpin sangat penting untuk mempertahankan semangat dan kekuatan pasukannya dalam menghadapi cubaan. Selain itu, pengajaran lain dalam peristiwa perang Uhud ini adalah kita dapat lihat peranan wanita dalam menegakkan syiar Islam. Nusaibah binti Ka'ab adalah seorang wanita yang memiliki peranan penting dalam sejarah Islam
terutamanya selama Perang Uhud. Dia adalah seorang syaibah yang terkenal kerana keberaniannya dalam melindungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusaibah menggunakan perisainya untuk membela Rasulullah dari serangan musuh yang mengancam. Dia menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan terhadap Rasulullah dan agama Islam. Tindakannya itu menjadi bukti nyata dari peranan wanita dalam membela agama dan menjaga keselamatan Rasulullah serta kaum muslimin yang lain. Pengajaran lain yang kita boleh dapat melalui Perang Uhud ini adalah kesatuan hati dan sifat kebersamaan. Kesatuan hati dan sifat kebersamaan adalah aspek penting dalam setiap perjuangan, termasuk dalam konteks Perang Uhud. Sikap tamak dan tidak taat kepada arahan pemimpin adalah salah satu sikap yang harus dihindari dalam satu pasukan. Kepatuhan kepada autoriti dan arahan pemimpin adalah prinsip fundamental dalam memastikan kelancaran dan kesatuan pasukan. Para pemanah yang memutuskan untuk meninggalkan posisi mereka untuk mengambil ghanimah dan mengabaikan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mampu menjadi potensi untuk memusnahkan strategi pertempuran dan membahayakan keselamatan pasukan. Antara pengajaran serta iktibar yang boleh kita ambil ialah kemaafan. Apa yang boleh kita ertikan dengan kemaafan itu? Kemaafan Rasulullah SAW terhadap musuh-musuhnya ketika peperangan Uhud. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Rasulullah SAW sendiri mempunyai sifat serta pribadi yang mulia. Hal ini ditunjukkan di dalam peperangan Uhud. Baginda SAW tidak menyimpan dendam serta memaafkan para musuhnya pada kala baginda SAW terluka kerana perbuatan kaum kafir. Hal ini telah menimbulkan kemarahan para sahabat serta meminta Rasulullah SAW memohon kepada Allah SWT untuk membinasakan para kaum kafir yang telah membuat baginda SAW terluka. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Aku tidak diutuskan untuk mencelakakan manusia, tetapi aku diutuskan sebagai penyeru kebaikan dan menanamkan kasih sayang." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Dari cerita ini kita boleh lihat betapa pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta baginda tidak menyimpan dendam walaupun para kaum kafir telah membuat baginda sallallahu alaihi wasallam terluka. Bahkan ketika perang ini juga beliau tetap memaafkan serta mendoakan musuh-musuh yang telah melukakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran serta iktibar yang boleh kita ambil sebagai tauladan ialah sikap sabar. Apa yang dimaksudkan dengan sabar? Baginda Rasulullah SAW tetap sabar menghadapi peperangan walaupun tentera-tentera ramai telah tumpas dan ada pun telah mundur. Tetapi baginda Rasulullah SAW tetap teguh, sabar serta tabah menghadapi peperangan tersebut. Baginda Rasulullah SAW tidak mundur walaupun banyak tentera-tentera Islam telah beralih arah. Ini antara iktibar serta pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah peperangan Uhud. Dan semoga dengan pengajaran dan iktibar ini kita boleh jadikan tauladan dalam kehidupan semasa kita.